gender di mana kalau menantu tu tak boleh bersalinkan anak lelaki maksud dia menantu tu tak bagus lah. Peranan lelaki, dia mesti bekerja dan kerjanya semua jenis kerja yang berat-berat atau kerja kasar-kasar. Tak sama perempuan. Perempuan kerjanya mengemar rumah, memasak, sapu sampah, menjahit dan sebagainya. Tetapi lelaki dunia akhir zaman. Okey, kalau lelaki pula dia kerja macam macam kalau pergi ladang tu buat kerja di ladang, ya, bercucuk tanam, ya, kerja buat apa lagi, kiranya cari nafkah lah, cari nafkah untuk keluarga dia. Sekarang berbeza. Sekarang ni gender, dia tak kira gender dah. Kalau kita tengok dia kilang-kilang pun kan, dia tak kira gender, dia ambil pekerja lelaki dan perempuan untuk buat kerja yang sama. Ya, betul. Kan? Okey. Itu kena faham, ya. Sekarang dah berubah. Okey, oleh itu kita tengok seks ni adalah lelaki dan perempuan, dan jantina ni sama ada dia maskulin ataupun feminin. Jantina ni maksud dia yang tadi, peranan ni nampak maskulin tak? Peranan dia nampak feminin tak? Kan? Dari segi pakaian pun kita boleh nampak orang tu nampak maskulin ataupun feminin. Kalau kita tengok perempuan dia pakai seluar, nampak feminin ke nampak maskulin? Tapi Zahir nampak feminin lah pun. Ke arah maskulin. Kalau tengok perempuan sepatut selayaknya perempuan pakai kain, berkain, skirt. Ya. Okey, macam tu. Tapi kalau pakai seluar tu, dia kalau dah pakai jeans, dia sebenarnya ke arah maskulin. Sebab tu bukan pakaian perempuan sebenarnya. Tapi zaman moden sekarang, orang dah tak kisah dah. Nak pakai macam mana pun. Ya. Okey. Kita tengok lagi. Okey, jantina ini saya tak mau ni. Teruskan sebab dia ulang balik benda yang sama saja. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kalau dari segi biologi, perempuan dia boleh hasilkan telur, perempuan. Ya, kalau tidak kita semua ni tak hidup tau. Sebab kalau mak kita, datuk nenek kita tak hasilkan telur. Ya? Maksudnya kita ni serupa macam binatang ada telur kan? Manusia pun sebenarnya ada telur. Telur tu kalau awak belajar anatomi dan fisiologi, dari mana telur tu? Dari ovary. Ovary, betul. Good. Dari ovary. Ovary adalah kilang telur perempuan. Ya? Okey, telur perempuan, so dia akan hasilkan telur yang kita panggil ovum. Ya? Manakala lelaki pula, secara biologinya dia akan hasilkan benih, ya, yang kita panggil dia sebagai sperma. Kan? Ingat lagi tak? Ya, Puan, ingat. Sperma. Itulah rahsianya. Ya. Jadi kalau awak belajar lebih lanjut, kita boleh nampak lah. Sebenarnya sperma tu ada berjuta-juta. Ya. Okey, setiap kali sperma ni dikeluarkan, dia sebenarnya keluar berjuta-juta, semen dikeluarkan, Setiap kali semen tahu apa dia semen? Semen tu air mani, ya. Semen tu air mani, setiap kali air mani dikeluarkan, di dalamnya ada berjuta-juta sperma. Untuk perempuan, telurnya hidup berapa hari? Telur perempuan hidup berapa hari? Kalau dia dah keluar daripada ovari, berapa hari? 14 hari. 14. Mana 14 hari? 8 ni. Okey, untuk telur dia satu hari saja, 24 jam. 24 jam. Ya, 24 jam. Kalau sperma? 3 hari. Ya, sperma 3 hari. Okey, sebab tu nak hasil kat manusia sebenarnya bukannya senang. Kena ada hari dia. Satu hari je telur tu keluar, dia belananap, dia cari-cari tak jumpa. Mati dia. Gitulah. Okey. Manakala sperma pula, kalau dia awal, maksud dia hadir awal satu hari, dia boleh hidup lagi. Esok dia hidup lagi, lusa dia hidup lagi. 3 hari dia hidup. Ya. Kalau dia jumpa hari kedua dengan ovum,
Ya, maksud dia pemilihan boleh berlaku. Okey? Sebab tu kena ingat kalau orang yang nak merancang keluarga nanti dia kena ingat. Ya. Ni kena belajar lebih lanjut lah. Ya, untuk rancang keluarga secara tabi'i. Okey. Okey, ni saya dah cerita tadi. Kalau kita tengok dalam gender jantina ni, kita boleh tengok bagaimana lelaki dan perempuan berpakaian. Bagaimana sepatutnya tingkah laku lelaki dan perempuan. Bagaimana pilihan kerjaya yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Sekarang kita tengok tak ada dah pembezaan kerjaya untuk lelaki dan perempuan. Sekarang dah campur aduk dah. Contohnya dalam Kementerian Kesihatan sendiri. Ya, apa kejayaan yang dulunya dominan untuk satu gender, sekarang dah bercampur. Guru. Nursing. Guru dan dulu campur. Nursing. Ya, nursing, jururawat. Jururawat IK pun sama kan? Dulu IK masih lelaki dulu. Iya, IK pun sama. Dulu lelaki. Kalau nurse MA pun sama. Ya, MA dulu lelaki. Sekarang dah nampak dah MA lelaki perempuan. IK lelaki perempuan, nursing pun lelaki perempuan. Sebab tu dulu masa saya mula sebelum saya jadi pengajar, saya jadi klinikal. Ya, masa jadi klinikal dulu mula-mula dia buat sistem untuk MA lah tu. Ya, MA perempuan dan lelaki. Masa tu saya jaga dia orang untuk conduct delivery lah. Maksudnya MA lelaki boleh conduct delivery, tahu dia conduct delivery. Tahu kan. Orang bersalin. Saya buat. Orang beranak. MA dia ada khusus untuk tu. Jadi saya tengok saya kena in charge lah untuk dia orang untuk conduct bersalin dekat labor room lah, dekat bilik bersalin. Tapi bagus ya. Untuk pelatih-pelatih MA ni dia orang boleh lah conduct delivery dengan baiknya. Tapi masalahnya mak-mak ni malu. Dia malu dengan MA. Kita mak ni supaya dia faham. Gender tak ada masalah. Kerana apa? Doktor dia lelaki kan? Doktor dia lelaki kan? Ada. Tapi kenapa masyarakat kita boleh terima doktor lelaki? Kenapa tak boleh terima MA lelaki untuk conduct delivery? Kan? Macam itulah saya bagi keyakinan untuk mak-mak yang nak bersalin ni kena anggap sama. Kalau boleh terima doktor lelaki untuk conduct delivery, untuk bersalin, boleh juga terima MA. Sama saja. Okey? Tetapi ialah budaya orang kita kalau bersalin ni melibatkan perasaan malu, kan? Aurat. Ya, kita galakkan perempuan kalau sakit, maksudnya nurse atau doktor perempuan lah yang jaga. Ya. Cuma dalam keadaan kecemasan, kita perlukan juga paramedik yang berlainan jantina. Okey? Okey. Okey. Walaupun kita ada perbezaan tu, tetapi hak-hak kita sama. Ya? Okey, hak yang sama. Contohnya, untuk makanan, air, tempat kediaman. Betul tak? Lelaki perempuan semua perlu tu kan? Ya, Wan. Hak sama dalam pendidikan. Semua kena pergi sekolah kan? Hak sama membuat keputusan. Maksud dia lelaki boleh buat keputusan, perempuan boleh buat keputusan. Kalau zaman dulu, zaman yang orang kata ada diskriminasi gender, ya, lelaki hanya boleh buat keputusan. Perempuan tak boleh. Sebab tu orang dulu kita tengok kalau nak kahwin, bapa dia ada hak kahwinkan anak dia walaupun anak dia tak suka. Kan dulu matchmake banyak kan zaman tok nenek kita dulu ni. Walaupun dia tak kenal, dia contohnya macam kena paksa kahwin jugalah. Contohnya yang paling mudah. Ya, jadi kerana apa? Perempuan tak boleh buat keputusan. Masa zaman tu. Sekarang macam mana? Boleh, Wan. Sekarang boleh. Pilihan sendiri kan? Demokrasi, Wan. Semua di ujung jari. Ya, semua di ujung jari. Tapi still single, Wan. Kena reject. Selalu kena reject. Alah, dia akan jumpa lah. Carilah ramai je. Kan? Takut tak ada orang nak, Wan. Adalah jodoh. Tuhan dah ciptakan mesti ada jodoh. Okey? Okey, mempunyai hak yang sama tidak bermakna tiada perbezaan.
Okey, lelaki dan perempuan ni dia ada kelebihan masing-masing. Ya. Dan dia ada kelemahan masing-masing. Ya. Dan kelebihan tu pula berlainan. Ya. Yang ada pada lelaki dan perempuan. Okey. Yang ni saya langkau. Ulang balik. Okey. Kita tengok sebagai parent. Ya, kita kadang-kadang menetapkan sesuatu untuk anak kita, sama ada lelaki atau perempuan. Contohnya untuk anak lelaki. Biasanya terutama yang parent, ada ibu bapa yang baru nak dapat anak pertama lah ni. Kita boleh nampak paling mudah kalau isterinya mengandung, dia nak pilih baju anak ataupun pakaian anak. Warna apa dipilih oleh lelaki? Mana yang garang? Biru. Warna garang. Biru merah. Warna gelap kan? Warna gelap. Warna biru. Biru. Warna biru. Untuk lelaki. Tu nak bagi identiti kata anak tu lelaki. Kalau kita beli biru atau nak beli hadiah, kalau orang tu dapat anak lelaki nak beli colour, pilih biru. Tu macam seolah-olah dia tetapkan dah. Kalau perempuan warna Warna pink. pink. Tapi Zoili suka pink kan? Neutral warna putih. Zoili putih. Zoili suka pink kan? Neutral. Zoili mana Zoili? Sebab tu lah dulu, kalau zaman dulu kalau lelaki pakai pink diketawakan. Dia kata apa? Macam pondan. Banyak. Sekarang pink dah pakai dah? Sekarang lelaki boleh pakai pink tak? Panda. Boleh puan. Panda. Boleh panda pun. Panda. Trend sekarang, ya pun panda. Sekarang, lelaki pun pakai pink. Tak kira kan majlis-majlis tunang ke kahwin, pengantin pakai pink. Tak kisah pun. Pengantin lelaki pun pakai pink dah sekarang. Dia tak kisah pun yang tengok tu sakit mata. Okey. Jadi maksud dia pengaruh ni masih ada lagi sampai sekarang. Ya? Okey. Kita tengok lagi. Okay, kita tengoklah ni. Ni maksud dia ini adalah maskulin kalau kita nampak. Kita nampak dua benda. Sini dari segi jantina ada lelaki dan dia ada ciri-ciri maskulin. Nampak tak? Dengan badan sasarnya. Kan? Rambut pendek. Ya? Ada lelaki rambut panjang tak? Ada. Ada. Syam. Zaman lama muda-muda dulu. Okey. Kenapa Zaman jahiliah dulu kan? Dari macam budak ni. Okey. Kita tengok lelaki bila masa ni kan di sekolah rambut pendek kan. Kenapa bila dah lepas umur 18 tahun ramai yang nak berambut panjang? Kenapa saya nak tanya orang lelaki? Style kan? Dia rasa handsome puan. Orang kata orang teringin puan. Macho. Ada tanya. Tanya Tan rambut panjang tu kan? Tan selalu panjang pun. Orang nak ikat rambut puan. Ya. Mana ada panjang buat? Pendek buat. Tapi betul. Kita tengok setengah-setengah tu lelaki berambut panjang nampak handsome lah. Ya puan. Tapi sesetengah je puan. Kalau dia handsome, dia handsome. Kalau tak handsome, tak handsome juga puan. Macam tak terurus. Kurang. Rambut Dia kira. satu lagi trend orang Dia dulu. depend puan. Suarakan. Orang Malaysia lah dulu. Kalau pergi ke overseas saja, mesti rambut panjang. Kalau dulu orang zaman-zaman dulu kalau you perhati zaman dulu kalau yang boleh further study ke overseas. Apa dia? Itu zaman-zaman rock tu kan? Satu lagi je, rock kapak tu betul. Zaman blues ke rock kapak tu betul. Tapi yang macam orang zaman dulu kalau dia boleh further study ke overseas memang berambut panjang. Sana gunting rambut mahal kan? Okey, berambut panjang. Maksud dia yang tu kita nak kata dia tetap nampak maskulin. Kejutan budaya tu kan? Ya, dia lebih kepada kejutan budaya. Tapi tak hilang ciri-ciri lelaki dia, kan? Tak hilang. Okey. Men's health. Kita pergi. Seorang lelaki yang sihat adalah orang yang diberi kuasa untuk mengalami kesihatan fizikal, mental, sosial yang optimal dan
yang mengalami kesihatan sebagai sumber untuk kehidupan seharian. Yang ini daripada WHO. Okey. Okey, kalau kita tengok untuk kesihatan lelaki sebenarnya lebih cepat mati awal. Dengan tu takut Tapi ini memang Ajal maut di tangan Tuhan. ya ajal maut tangan Tuhan banggu. Betul. Ajal maut tangan. Tapi perangkaan yang dibuat, lelaki kenapa agaknya mati muda? Selalu buat aktiviti Sebab yang dorang ekstrim. Aktiviti laksak Puan. Tekanan darah tinggi puan, jantung, merokok. Makanan. Lelaki ni pertama dulu kalau masa muda, zaman remaja, dia terlibat dengan gejala sosial. Gejala sosial dia drug. Banyak drug lelaki. Kan yang ambil drug lelaki. Betul Mati puan. akibat overdose. Kan? Kat. Lepas tu bunuh diri. Kes tinggi lelaki. Lelaki ni dia murung tu bunuh diri. Kalau perempuan dia murung, dia memendam. Jarang dengar perempuan murung bunuh diri. Perempuan ada juga tetapi lebih cenderung kepada lelaki. Nak cepat bunuh diri. Ya. Satu lagi, lelaki apa dia? Lelaki banyak berfikir Puan. Allahu Akbar. Stres. Stres. Betul Okey, kenapa puan, lelaki? berubah sebelum usia. Lelaki selalu dipermainkan puan. Kan Tan? Macam Oh yalah tu. Okey, kenapa lelaki mati cepat selalunya? Remaja. Terlibat dalam kemalangan. Penumbaan haram. Tugas berat Puan. Cerewet perempuan tahap dewa. Aduh, pandai. Tanggungjawab lelaki besar Puan. Okey. Awak nak kata macam perempuan cerewet tahap dewa. Betul, ada betul. Ya, sebab perempuan ni dia lebih Lelaki beremosi. sama, puan. Lelaki pun ada puan. Betul. Dia ramai betul. Betul, Macam Puan. Samsul Puan. Macam mana dia nak? Okey. Kalau Kau minta awak apa kat Iman, fikirkan Tan? perempuan cerewet, fikirkan ibu awak. Ya? Fikirkan ibu awak. Kenapa agak-agaknya mak ni jadi cerewet? She wants the best. Sebab mak bapak dia tak ikut, tak dengar cakap. Perempuan degil Puan. Ya, bila kahwin macam-macam awak akan jumpa sama ada isteri degil ataupun anak degil. Itu dari siapa sendiri? Dari diorang Puan. Lelaki. Semua salah diorang. Kalau orang tu Ibu pandai bapa. dalam keluarga dia rasanya tak akan Perempuan tak ada pernah salah masalah. puan. Sebenarnya sama je. Betul puan. Sebenarnya sama. Ya, kalau kita macam saya bagi ni luar topik sikit lah. Kalau you nak kahwin, you sebenarnya kena prepare diri awak. Tak kira lelaki dan perempuan. Semua kena prepare. Bukan kata ini tanggungjawab lelaki saja, ini tanggungjawab perempuan. Dua-dua kena. Dengar tu. Dua-dua kena Kan. bersedia. Puan, prepare tu macam mana puan? Maaflah tanya sebab belum kahwin kan? Belum kahwin diam. Belum tanya. Tadi bagus. Sekejap. Ada call kan? Ya. Dalam kelas. Nanti call ni. Amarah tu ya. Okey dah. Apa kira tu? Okey. Tadi siapa tanya saya? Fatimah kan? Ya saya puan. Tanya apa tadi? Apa sekali lagi? Kan puan cakap kena bersedia, kena prepare kan. Maksud saya prepare tu yang macam mana selain daripada yang apa material tu. Okey, material tu kita boleh cari tapi ilmu kita sebagai nak jadi isteri, suami kena ada, nak jadi parent. Sebab bila kita kahwin kita akan ada anak. Ya. Awak semua dah bersedia ke nak jadi parent? Tak. Bersedia tak dari segi fizikal dan mental? Dah Puan. Dah sedia dah Puan. Sedia dah. Dia dah sedia Puan. Mental sebenarnya lebih torture daripada fizikal sebenarnya. Mental sebabnya kita nak didik anak kita yang terbaik. Macam parent kita dulu. Macam ibu bapa kita dulu. Kenapa dia tegur kita? Kenapa dia sekat kita seolah-olah macam menyekat kebebasan kita? Kenapa? Bila kita jadi parent baru kita tahu kenapa. Kita nak the best untuk anak kita. Kita nak the best untuk keluarga kita. Jadi kita kena cukup ilmu. Ilmu agama kena ada. Kalau kita sendiri pun tak cukup ilmu agama, macam mana kita nak jadi pemimpin dalam keluarga kita? Tak kira lah ibu atau bapa. Sebab kita, peranan kita semua ada. Peranan ibu ada, peranan bapa ada. Semua tu kena seiring. Jadi maksud dia kena give and take satu lagi. Itulah.
Saya rasa maksud dia kita semua ni kena bersedia lah kalau nak jadi parent. Sebab tu kadang-kadang orang tak kahwin ni lebih baik daripada orang kahwin ni kalau sekiranya yang kalau berkahwin tu lebih mendatangkan keburukan daripada berkahwin. Better dia dengan kahwin. Sebab tu like, kalau kita kata Islam lah, sorry saya kalau Islam dia kata kahwin bukan wajib ya. Kahwin ada wajib, ada harus, ada sunat dan ada haram. Yang tu awak kena faham. Okey? Okey. Kena faham. Sama lelaki perempuan. Okey, kita teruskan. Okey, jantina lelaki. Kalau kita tengok sini lelaki ni dia lebih mudah dapat penyakit-penyakit 3 serangkai, jantung, kencing manis, darah tinggi. Perempuan bukan kata tak dapat. Dapat, tetapi lelaki lebih mudah dapat. Ya, untuk penyakit-penyakit ni. Okey. Okey, yang saya kata tingkah laku tidak sihat tu. Ya. Dan satu lagi, lelaki ni kalau sakit sikit-sikit dia tak nak pergi cek. Ya, Wan. Betul, Sakit dia tak kuat, nak Wan. pergi cek. Sakit kuat baru dia nak pergi cek. Ya. Sebab dia malas nak pergi cek. Okey. Kalau sakit dah rasa teruk barulah dia pergi cek. Perempuan tidak. Perempuan selalu jaga kesihatan. Dia akan selalu cek. Kenapa? Kerana sebab dia ada anak. Selalunya perempuan ni kalau terutama kalau yang mengandung. So dia berbimbangkan kesihatan bayi dalam kandungan dia. Sebab tu dia concern about kesihatan ni. Okay. Lelaki kurang cenderung untuk punya insurans kesihatan. Ya. Yang duk fikir-fikir tentang insurans. Sebab tu perempuan ni cerewet sikit. Yang duk fikir-fikir tentang insurans ni ibu semua. Insurans anak dia lah, insurans no lah, insurans ni dia nak beli itu, nak beli ni, semua ibu. Ibu ni banyak fikir bab-bab tu lah. Ya? Bapa dia akan fikir benda yang orang kata kritikal tetapi mudah. Mudah untuk dia buat lah. Ya? Dan lelaki ni lebih berkemungkinan bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Itu pun satu lagi risiko untuk lelaki. Kerja-kerja berat, kerja-kerja bahaya ni lelaki buat. Jaranglah perempuan. Contoh kita tengok, kerja-kerja bahaya yang kita tengok apa? Pencuci cermin bangunan. Pernah tengok tak tu? Pernah. Lelaki yang buat kan? Tapi hari tu saya dokumentari, saya tengok ada 2 orang perempuan involved dalam tu juga. Cuci cermin bangunan. Kena naik tinggi kan? Kalau saya gayat lah. Ya? Okay, lagi apa? Kerja apa yang kata apa? Kerja lelaki perempuan buat. Kerja tu agak berat. Tidak saya kalau yang macam offshore tu dia kan ada yang part yang kena selam bawah tu kan. Ya, betul? Tapi perempuan pun ada. Sekali tu ada seorang je perempuan yang saya pernah tengok dokumentari. Perempuan ada. Saya ada kawan saya seorang perempuan offshore. Dia tapi bila bekerja memang dia seorang ialah perempuan. Bayangkanlah kalau dah umur 50 pergi masih buat kerja tu, dia seorang perempuan. Maksud dia ni memang tough lah. Orang yang tough lah. Kalau sebab kerja tu kerjaya orang lelaki. Tapi dia boleh buat. Ya. Jadi kita tengok yang tu pilihan masing-masing lah ya. Dia suka macam tu kan. Kalau kita mungkin kita rasa tak sanggup lah. Ya. Tu saya tengok yang cuci bangunan tu. Saya macam seriau tengok. Ya. Pergi tempat tinggi. Satu kita tengok bidang tentera kan. Tentera perempuan kan. Tentera polis kan. Perempuan. Itu kerjaya dominan lelaki tu. Ya. Okey. Selalunya lelaki dengan penyakit lah macam saya kata tadi. Diet tidak sihat. Lelaki naik badan bila dia dah berkahwin biasanya. Badan dah berisi bila berkahwin. Umur 40-an dia mula dah. Life begin at 40. Betul tak? Betul tak life begin at 40? Life begin at 40 sebab masa ni penyakit mula datang. Akibat daripada tidak menjaga kesihatan masa muda. Ya, kalau kita tahu macam mana kita sihat, kita tengok masa muda kita makan apa. InsyaAllah umur 40-50 tahun, orang lain ada penyakit, kita sihat. Gitulah. Ya, sebenarnya penyakit tu datang kerana kita tak jaga dari muda. Ya, selain pada kuasa Tuhan jugalah, kita kena percaya juga kuasa Tuhan ya. Tetapi kebanyakan berkait dengan kita tak jaga makanan daripada muda. Contohnya. Ataupun pengambilan tembakau atau alkohol. Ya. Dan satu lagi kita ni kurang bersenam.
Ya. Dia tengok majoriti orang yang bersenam ni badan dia kita tengok taklah besar sangat. Kalau lelaki tu orang kata apa? Bahasa apa? Pasal-pasal tu orang panggil apa? Lelaki? Kalau Sado. tak. Kalau gemuk sangat boroi. Boroi. Tahu boroi? Tahu pun. Boroi lah orang panggil. Cabi. Cute. Cute. Cabi. Kalau cute cabi boleh lagi. Setengah tu boroi. Boroi ni maksud dia perutnya besar. Perut besar sangat. Itu. Perempuan ada tak boroi? Ada. Perempuan pun ada. Okey. Satu lagi lelaki bila dah makin ni dia ada masalah erectile dysfunction. Ni masalah lelaki lah yang beza lelaki. Ya. Okey. Jangkitan HIV banyak lelaki dan kesihatan mental. Ya. Okey. Okey, perempuan pula. Tengok. Perempuan ni kalau kita tengok women health ni adalah kesihatan yang merujuk kepada sorry. Keadaan kesejahteraan fizikal, mental dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar ketiadaan penyakit ataupun kelemahan. Perempuan ni sebab dia adalah carer. Kena ingat perempuan adalah carer, penjaga. Betul tak? Dari kecil biasanya kalau ikut secara normalnya mak kita jaga kita kan? Betul tak? Puan. Betul. Perempuan adalah carer. Dan satu lagi dia jaga juga ibu bapa dia. Ya, kebanyakan perempuan sebab lelaki pergi bekerja. Jadi penjagaan ni letak di tangan perempuan. Dia jaga ibu bapa, dia jaga anak dia, ya. Kadang-kadang dia jaga suami dia. Puan. Adik-adik lelaki pun kena jaga juga Puan. Yalah. Dari segi yang tu lelaki, adik lelaki maksud jagaan lelaki perempuan ni yang tu dari segi kita kata membalas budi. Setengah anak ni dia tak balas budi mak bapak. Ya. Dia tak kenal budi mak bapak dia lahirkan dia, tak jaga. Ya, dia penting diri dia, jaga keluarga dia sajalah. Ada macam tu. Ya. Tak sewajarnya yang tu berlaku sebab parent kita besarkan kita dengan penuh kesusahan. Kenapa kita abaikan dia? Ya. Yang hantar pergi pusat orang tua tu ke? Adalah. Tapi kena ingat pusat jagaan orang tua. Kadang kalau orang tua tu sendiri dia nak pergi situ. Kadang ada yang jenis dia tak nak duduk dengan anak-anak sebab dia kata susah lah dia nak buat ibadat. Kalau ada anak-anak ni ada cucu kacau dia. Dia suka duduk menyendiri biar dia boleh buat amal ibadat. Ada yang jenis macam tu. Ya? Sekejap ada call lagi ni. Sekejap. Banyak pula dah. Hello? Ya. Ya saya. Dari mana cik? Hello? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Saya ada kelas, sorry saya tak boleh cakap lama. Hello? Terima kasih banyak Aini. Okey. Bye. Okey. Mana saya tadi? Hello? Mana? Kat situ pun. Itu mana? Okey. Okey, definisi ya. Ni ada definisi kepada wanita, ya. Okey, wanita ni adalah gambaran kesihatan penduduk. Kenapa? Wanita ni dia jaga semua. Dia jaga ibu, dia jaga ayah dia jaga anak dia jaga suami dia. Kadang-kadang adik-beradik dia pun dia jaga. Saya tengok ramai juga dekat kampung-kampung lah ya. Ada wanita yang tak berkahwin sebab dia jaga ibu bapa dia dan dia jaga adik-beradik dia. Terutama kalau ada adik-beradik yang sakit. Ya, tak berkahwin. Ya, jadi kita tengok keadaan tu macam sekali-sekala kita tengok macam kesian. Ya, sebab ni macam seolah-olah
diskriminasi gender sebab bila dia jaga, tak ada dah adik-beradik lain yang ambil alih untuk jaga parent tu ataupun jaga adik-beradik yang sakit tu. Ya, itu yang kita nampak lah. Itu salah satu daripada diskriminasi gender. Saya kalau beli balik-balik kampung ke pergi mana-mana, saya observe tengok. Okey, wanita, walaupun saya kata tadi wanita ni panjang umurnya dari lelaki, tetapi tak bermakna wanita ni tidak mati ya. Yang kehayat wanita Malaysia hanya purata 55 tahun. Maksud dia ada yang kalau lebih-lebih tu Ezra. Okey, punca penyakit seperti jangkitan paru-paru dan penyakit-penyakit lain. Biasanya wanita ni dia lebih banyak sikit vaksin dia. Ya. Daripada lelaki. Ada extra vaksin dia. Ya. Contohnya siapa tahu vaksin apa? Rubella. Nah, HPV, rubella. Ya, itulah yang top lah. Ya, lain-lain tu lebih kurang sama je. Tu dia ada extra. Sebab tu mungkin dari segitulah. Ya, jadi dia terlindung sikit ada penyakit-penyakit. Okey. Norma-norma tanggungjawab domestik kehamilan melahirkan anak. Ini bacalah. Ya. Okey. Wanita ada lelaki biasanya saya kata tadi berkait dengan penyakit tiga serangkai, betul tak? Penyakit tiga serangkai dia. Wanita pun ada juga yang akan dapat gejala-gejala penyakit ni. Contohnya kecil manis masa mengandung. Pernah dengar siapa yang dah berkahwin sini? Ada tak? Ya, betul. Ya. Ada Kecil manis. step 1. Kecil manis semasa mengandung, GDM ya, gestational diabetes yang kita panggil. Tapi ada yang melekat terus lepas mengandung kan? Ya, betul. Kalau dia dah berkali-kali dapat, dia memang akan dapat bila, kalau tak dapat terus, dia akan dapat masa umur 55 tahun ke atas. Dia akan dapat kecil manis. Ya. Kadang kalau dia masa mengandung tu, dia dapat kecil manis, tetapi bila lahir saja anak, tak ada dah kecil manis tu. Ya, yang tu yang biasa. Tetapi orang-orang yang begini, risiko dia dapat kecil manis berterusan tu tinggi. Maksudnya selepas umur 55 tahun, dia orang buat kajian 90% dia orang dapat terus diabetik. Okey. Dan satu lagi, untuk wanita, dia orang mudah dapat serangan jantung bila dia lepas putus haid ataupun menopause. Ya? Kenapa? Kenapa Emma? Tak tahu. Kenapa agak-agak wanita jantung ni dia tak dapat awal-awal. Kalau lelaki 40 tahun, 30 lebih, ya 50 je lah. Mudah dapat. Tapi perempuan lepas apa ni? Lepas apa ni? Menopause. Mungkin sebab hormon-hormon yang ada sebelum menopause tu yang prevent dia daripada dapat jantung. Tapi selepas tu dia sebab dah menopause kan, so hormon-hormon yang bertindak untuk kawal apa semua tu dah tak ada. So sebab tu lah kot. Ya, good. Betul. Terutama hormon estrogen. Hormon estrogen tu kan dia prevent, dia menghalang daripada serangan jantung. Tetapi bila saja menopause, hormon tu dah tak ada untuk protect. Jadi dengan sebab tu wanita biasanya lepas menopause mudah dapat serangan jantung. Ya? Okey, untuk masalah emosi ya, betul diakui wanita ni banyak negatif dari lelaki. Ya? Betul. Kerana wanita ni lebih kepada emosi. Ya? So Nabi pun kata kan, kita wanita ni dia ada 99 nafsu. Lelaki satu saja. Itu sebenarnya nafsu di sini adalah menggambarkan emosi dia. Ya? Emosi yang boleh berubah-ubah. Ya? Sekejap aja. Sebab tu kita tengok wanita kalau gembira pun boleh menangis, betul tak? Betul Puan. Ya. Tapi lagi tak faham. Sebab tu siapa lelaki nak kahwin, dia kena faham perasaan wanita. Baru hidup harmoni. Tan kena faham memang Tan. Perempuan pun kena faham juga emosi lelaki, sebab emosi lelaki ni dia sensitif. Dia tak boleh cabar dia. Betul tak? Sangat sensitif. Geram saya. Sangat sensitif. Dia tak boleh cabar. Dia cabar tak boleh. Ya, benda-benda yang mencabar diri dia tak boleh. Ya. Okey, lelaki lebih cenderung dari wanita punya gout.
arthritis. Ya. Wanita pula dia dapat gout-gout ni selepas menopause. Sebab tadilah hormon tadi. Okey. Okey, osteoporosis lebih pada wanita bandingkan lelaki. Okey, satu lagi penyakit yang lebih cenderung menyerang wanita adalah penyakit thyroid. Ya, penyakit thyroid. Okey. Wanita lebih cenderung mencederakan lutut mereka selepas bermain sukan. Lelaki cenderung bagi wanita membina gangguan spektrum autism. Okey, autism. Autism memang banyak lelaki daripada wanita. Sebab apa, Wan? Itu memang Tuhan bahagi-bahagi dah. Oh. Saya pun tak tahu. Dia ni berkait dengan hormon. Dia ada resesif dekat genetik lah tu. Seperti juga dengan Down syndrome. Ya? Down syndrome kita tengok lelaki ke perempuan banyak? Lelaki ke? Ya, lelaki. Dekat Ellen Puan. Dekat Ellen Lelaki banyak. Thalassemia lelaki ke perempuan banyak? Perempuan. Perempuan. Lelaki thalassemia rasanya lelaki. Ya. Tapi siapa carrier dia adalah mak dia. Carrier dia mak dia. Jadi semua salah perempuan pun. Tak boleh dalam perempuan. Nanti Tuhan dah buat. Habis yang anak tu jadi perempuan semua tak jadi lelaki tu. Macam mana? Kepala siapa? Kita salahkan lelaki Puan. Habis usaha. Tengok ke 6 perempuan. Nak habis nak salah bapaknya ke? Semua tu Tuhan buat. Kan? Tuhan buat. Tapi kita ni dari segi sains kita belajar macam ni. Tuhan dah bagi-bagi dah. Ini penyakit ni cenderung lelaki, yang ni penyakit ni cenderung perempuan. Okey? Sebab tu dia bagi kalau bersalin ni perempuan. Sebab perempuan ni walaupun dia banyak ni tetapi emosi dia kuat. Bila emosi dia kuat, dia boleh menahan kesakitan bersalin. Kalau bagi lelaki bersalin saya rasa anak seorang aja. Kan? Sebabnya masa sunat pun sakit dah kan? Betul tak? Sunat sakit? Tak ah. Tak sakit? Mana sakit pun. Dia abuse. Aduh. Sakit juga lepas tu. Dia tak rasa segugup Puan. Tan. Abuse habis pun sakit. Ada lagi tak Tan Jalang? Saya nak tanya Tan. Tan dah tidur dah Tan? Ada Puan. Okey, saya tengok dekat Sarawak. Sorry saya tanya di Sarawak lah ya. Saya sebab saya duduk sana. Saya perhatilah budaya sana. Saya tengok orang Cina kat sana, kat Sarawak, dia bersunat, betul tak? Betul Puan. Ya ke Tan? Bukti? Betul. Takkan aku nak tunjuk tengok. Okey. Sebab yang saya tahu, masa saya bawa anak saya untuk bersunat, saya pasti ramai. Masa tu cuti sekolah lah, biar orang pun sama juga. Cuti sekolah. Dan anak-anak kawan-kawan saya pun bukan kira bangsa Cina saja. Bangsa-bangsa lain pun bersunat kat sana. Ya? Itu lebih kepada budaya lah. Ya? Okey. Saya tanya saja, sorry ya. Tak apa Puan. Okey je. Okey, konsep gender. Yang ni konsep gender dia panggil gender divide. Pembahagian gender. Macam saya dah sebut. Sebenarnya benda-benda ni kita dah sebut tadi. Gender inequality and health. Gender roles and difference that may affect health. Okey, kalau kita tengok gender divide. Okey, macam saya beritahu tadi lah. Dia memang dah bagi dah. Kalau penyakit ni cenderung lelaki, penyakit ni cenderung perempuan. Itu maksud dia gender divide. Ya. Okey. Ini dari segi umur. Ya. Okay, tapi untuk pengetahuan awak semua, sekarang ni umur kita dia buat perangkaan umur manusia makin bertambah. Ya, bertambah jangka hayat. Maksud dia lebih panjang umur. Kenapa agak-agaknya lebih panjang umur sekarang? Mungkin dah pandai jaga pemakanan agaknya. Ada kesedaran diri, kesedaran kesihatan kan. Banyak amalkan makanan sihat. Dah tinggalkan dalam benda tabiat yang tak bagus kan. Tapi jangka hayat lebih panjang sekarang. Satu lagi yang buatkan jangka hayat panjang adalah sistem kesihatan kita. Ya, yang berkualiti. Jadi penyakit-penyakit ni dapat dikawal. Ya, jadi sebab tu jangka hayat. Tapi masalahnya bila jangka hayat panjang, apa masalah? Masalah je utama. Bosan hidup.
Allah mak. Main manusia lah Puan. Lebih penduduk. Ya, good. Betul. Bagus. Pertambahan penduduk. Ya, kelahiran bertambah. Yang tua, orang yang dah berumur pun tak meninggal, tak mati. Jadi maksud dia pertambahan penduduk. Ya, kalau dulu yang ni tambah, yang ni hilang. Maksud dia yang meninggal. Yang ni bertambah, yang ni hilang, meninggal. Ya. Okey. Jadi sekarang ni yang ni bertambah, yang ni pun makin panjang umur. Jadi makin bertambah penduduk dunia. Itulah. Satu lagi bila tu krisis juga. Siapa nak jaga orang-orang yang dah panjang umur? Kalau dia sihat, dia boleh jaga diri sendiri, okey. Tetapi kalau dia tak sihat, maksud dia kalau dia tak sihat, maksud dia susah. Akan jadi masalah sosial pula. Anak-anak tak nak jaga. Ya. Pertambahan rumah-rumah, orang kata apa, rumah-rumah orang tua. Kan? Pekerja-pekerja pun tak ramai yang sanggup nak kerja, nak jaga orang tua. You tahulah bila orang tua nyanyuk ni macam mana. Siapa pernah jaga orang yang nyanyuk? Demensia. Macam mana keadaan dia? Dia lupa-lupa Puan. Lupa tu tak apa. Apa masalah utamanya? Yang orang tak sanggup nak jaga. Jadi macam budak pun. Kencing merata. Ya, macam budak kecil. Kencing berak tak sedar. Kencing berak, rata-rata dia nyanyuk kan. Ada yang tak pakai baju. Macam baby lah. Kita anggap dia baby. Macam tu lah. Ikut suka dia. Itu belum lagi yang menjerit-jerit. Setengah tu dia biasa maki hama. Dia maki hama semua. Kita mungkin dapat deraan emosi pula. Anak-anak yang jaga ni. Kan? Dia maki hama semua anak-anak. Ya. Jadi dia tuduh-tuduh anak-anak tak jaga dia pula. Ada, saya tengok ada yang orang tua yang nyanyuk. Dia kata anak dia tak bagi dia makan sebulan dah. Padahal dia tengah makan tu. Yang tu kena sabar. Yang tu maksud dia jagaan emosi tu kena banyak. Sebab tu kita tengok anak-anak bukan tak nak jaga parent. Sebab bila menghadapi parent yang macam ni, orang tua, nenek sebagainya macam ni, mungkin tak tahan lah, tak sabar. Ya? Ya, Puan. Okay. Gender divide. Ini saya dah sebut tadi, perempuan lebih banyak menjalankan saringan kesihatan. Okey. Perempuan ni sebab dia lebih kepada reproduktif, ya, lahirkan anak, nak jaga anak, semuanya. Okey. Okey, yang ni saya dah sebut semua tu. Penyakit metabolik pun saya dah sebut tadi. Metabolik tak penyakit metabolik. Itulah tadilah. Darah tinggi kecil manis tu metabolik lah kita panggil. Okey, perempuan mengalami masalah obesiti, ya, yang berlebihan, ya. Dan banyak berkait dengan tak makan sayur. Okey, lelaki lebih rendah lah obesiti. Tetapi ke realitinya kita tengok di luar sama tak lelaki perempuan obes? Macam sama je, kan? Tapi perangkaan dibuat perempuan banyak. Ya, mungkin sebab bilangan perempuan banyak, jadi sebab tu jadi tinggi. Ya. Okey, manakala merokok lebih tinggi di kalangan lelaki. Kan? Seusia berapa lelaki merokok? Umur berapa? Zaili. Darjah 6 or 3 Belasan tahun. Bila masuk peringkat umur remaja saja, peringkat umur remaja 11 tahun, 10 tahun, even 10 tahun, 9 tahun pun ada terlibat dengan merokok. So awak bayangkanlah paru-paru orang yang merokok tu macam mana bila umur dia 50 tahun, kalau sebab dari 11 tahun dia merokok. Bayangkan tak macam mana? Kalau awak nak test, senang saja. Awak ambil kapas, awak bakar tu, awak asapkan dekat kapas tu. Tak payah banyak, ambil 10 batang cukup. Asapkan kat kapas tu. Ya. Dia dah makin brown, lama coklat, lama hitam. Okey. Saya nak beritahu, ayah saya pengidap kanser paru-paru ya. Okey, masa biopsi dibuat, biopsi dibuat pada paru-paru dia. Okey, bila doktor punch keluar saja tisu paru-paru dia, yang keluar tu kalau kita expect daging warna merah. Dia keluar bukan daging warna merah. Dia keluar dagingnya memang hitam. Ya, hitam macam tar. Sebab apa? Sebab dia dah merokok daripada umur dia remaja sampailah 6 bulan sebelum dia meninggal. So awak bayangkan, dia meninggal umur 78 tahun. So 60 tahun lebih dia hisap rokok.
Paru-paru yang tisu paru-paru yang keluar tu pun hitam. Ya. Doktor tunjuk sampel. Ya. Jadi kepada yang merokok saya nasihatkanlah berhentilah. Ya. Banyak tak baik daripada baik. Ya. Okey, perlahan-lahan boleh, insya-Allah boleh. Ili berhenti Ili. Okey. Gender dan penyakit AIDS. Penyakit AIDS Dah rancang dengan Limi. penyakit AIDS banyak lelaki. Ya. Sebab apa? Fitnah. Fitnah. Okey. Golongan bersiko lah ya, untuk sebab biasanya lelaki ni yang bukan saja yang melanggan PROS yang terlibat dalam AIDS ni, tetapi juga lelaki ni kan dia banyak terlibat dalam drug, ya, sharing needle dan sebagainya. Sebab tu dia mudah dapat penyakit AIDS ni. Okey. Okey, kanser paru-paru seperti yang saya bagi tahu tadi dan kanser mulut. Kenapa kanser mulut? Lelaki? Kenapa kanser mulut? Sebab dia isap rokok pakai mulut. Ya. Isap rokok. Ya. Satu lagi kanser nasopharyngeal. Hidung. Sebab asap rokok dia pergi melalui nasal, hidung. So nasopharyngeal meningkat sekarang di kalangan lelaki. Perempuan pun ada tapi jarang. Ya. Perempuan mungkin berkait dengan rastung. So orang yang mengalami rastung jaga ya. Sebab tempat-tempat yang ada infection tinggi ni dia mudah. Bila sel tu dia mutate, dia tak normal, dia mutate. Dia mudah dapat. Okey, manakala kanser cervix dan payudara pula banyak perempuan. Sebab apa? Berkait dengan hormon. Ya. Dan dikatakan siapa yang lewat menopause tu, ya, berkait dengan penyakit ni. Ya. Okey, gender inequality. Ketidaksamaan gender. Okey, maksudnya ketidakadilan lah ya, kepada gender. Kita tengok ya. Ini mungkin disebabkan ideologi berbeza-beza. Okey, awak tahu tak kumpulan yang kita panggil feminism? Pernah dengar tak? Apa tu, Wan? Feminism. Kumpulan feminism. Tak pernah dengar. Tak dengar? Hak wanita. Okey, kumpulan ni dia memperjuangkan hak-hak wanita. Feminism, ya. Dia banyak di negara barat lah. Di negara kita ni dah mula ada dah, ya. Ini disebabkan diskriminasi gender. So dia orang memperjuangkan hak-hak kesamaan di kalangan perempuan yang ditindas. Contohnya, ya. Dari segi pekerjaan ke, dari segi dalam perkahwinan ke, dalam segi keluarga ke. Mereka ni lah dalam sebab apa dia nak elak penderaan ni dipanggil kumpulan feminism, ya. Yang ni ada. Ya. Kumpulan ni dia akan perjuangkan lah. Okey. Kumpulan maskulin tak ada pula ya. Untuk perjuangkan hak lelaki tak ada. Samsul. Tak ada. Sebab hak lelaki ni dari dulu, tak kira lah bangsa apa dulu dia anggap lelaki ni ketua. Jadi masalahnya ada yang buat tak adil, itu sajalah. Ya, maksud dia ada yang tak berfungsi secara yang betul. Sepatutnya dia jadi pelindung kan, pelindung. Ni tak menjalankan tugas dia yang sebenar. Okey, masalah lelaki, masalah yang tidak adil bagi lelaki adalah contoh dalam peperangan. Lelaki kalau di peperangan dia akan pilih lelaki daripada perempuan, betul tak? Dia tak pilih perempuan masuk medan perang. Ya? Satu lagi kerja-kerja berat. Dia tak bagi perempuan. Dia kata ini untuk lelaki. Sebab tu kita tengok army banyak lelaki. So masa perang-perang ni adalah lelaki yang banyak yang involved lah. Ya. Okey, bebanan kerja yang berat. Okey, yang ni gender inequality untuk perempuan. Ya, ada setengah-setengah tu dia baca gender inequality. Awak perhatikan mak awak. Awak tengok mak awak. Mak awak ni ada tak unsur-unsur yang awak tengok dia ada macam banyak sangat beban yang dia tanggung. Beban fizikal. Kerja rumah semua dia buat. Dialah memasak, dialah mengemar rumah, dialah segala-galanya. Pergi cari barang rumah pun dialah juga cari nafkah hidup. Ada tak macam tu? Itu kalau ada gender inequality. Sebab kalau maksud dia suami dia tak berfungsi langsung, suaminya hanya duduk. Ya, saya pernah tengok. Saya kan banyak merantau. Jadi saya selalu observe.
Ada yang setengah lelaki tu suka melepak je. Lepak. Bila kita tanya, bila kita sembang-sembang dengan isterinya lah bekerja, isterinya cari nafkah hidup, isterinya pula balik rumah dengan penat-penat tu, kemah rumah dengan pasal-pasal tu, masak lagi. Jadi inilah kita kata gender inequality. Maksud dia gitulah. Ya. Ini apa yang saya observe ya. Okey, lagi apa nak cerita? Rawatan tidak adil. Okey, untuk rawatan invasif, doktor biasanya akan lebih cenderung menawarkan prosedur invasif kepada lelaki. Contohnya kalau buat prosedur apa-apa dia tak letak bius. Kenapa? Kerana lelaki kononnya macho. Tahan sakit. Kan? Lelaki pula terpaksalah menahan. Takut dikatakan tak macho pula kan. Tak boleh tahan sakit. Ya, ada yang macam tu. Jadi maksud dia ada prosedur-prosedur yang memang dicucuk mentah-mentah macam tu. Saya pernah tengok dekat ward dulu dia buat torat. Dia cucuk dekat torat. Torat dekat paru-paru lah untuk buang air kan. Cucuk mentah-mentah macam tu. Dekat pakcik-pakcik tu. Ya, tak ada bius. Faham tak? Itulah. Saya tengok situ kadang-kadang tengok macam gender inequality juga. Okay. Tak ada buat bius. Sakit lah. Okey, negara yang mengamalkan sistem patriarchal system. Patriarchal system ni lebih maksud sistem yang melebihkan lelaki daripada perempuan. Maksudnya apa-apa peluang kat situ lelaki akan dapat dulu. Contohnya dari segi belajar. Pembelajaran, ya, lelaki dapat. Sebab dikatakan lelaki adalah ketua keluarga yang akan cari nafkah. Jadi dia yang lebih dia dapat hak untuk pergi belajar, untuk pergi bekerja. Okey, kita tengok dekat negara Arab Saudi, perempuan boleh pergi kerja tak? Tak boleh tak? Arab Saudi tak boleh. Perempuan boleh drive tak kat Arab Saudi? Boleh tuan. Baru-baru ni boleh. Baru ni saja baru boleh. Kalau dulu tak boleh. Ya? Kalau dia nak pergi mana-mana, sama ada suami dia sediakan pemandu ataupun ada dia naik macam taksi lah, macam tu lah. Dia tak boleh drive. Ya. Itulah salah satu bentuk lah yang kita nampak kan. Dia negara ni beza-beza ya, walaupun fahaman agama sama tapi beza-beza dia punya ni. Okey, mungkin dia ada sebab dia sendirilah. Okey. Sekarang ni 43 orang lah termasuk saya. Anak-anak yang lain pergi mana ya? Ada 50 ni pun. Ada pun 50. 50 Tu 50 atas tu. 50. Okey, yang 3 orang tu siapa yang tak ada tadi? Tak pasti pun. Tak ada inform lah. Ada tadi Amirah ada bagi tahu saya tadi saya. Farizwan. Sama Iman Nur Aisyah. Lagi? Farizwan. Okey, cuba juga suruh dia orang masuk. Bukannya apa. Saya tak nak nanti diorang ni dicuri. Sebab Puan Mimi memang suruh saya beritahu siapa yang tak masuk sebab dia base pada attendance. Jadi nanti Mira minta dia orang isi kat attendance. Dia kena usaha juga macam mana pun masuk sekejap. Tak apa sebab kita faham internet masalah kan. Tapi masuk sekejap, dia dengar sekejap, lepas tu isi attendance ya. Saya tak nak you all menjawab nanti sebab you kena ingat untuk sit for exam attendance tu saya rasa 80% ke atas kan? 80% ke 90%? 100. 100%? 100%. Saya tak tahu nanti macam mana. Saya tak boleh nak bantu you all kalau you all tak bantu diri sendiri. So tolong isi attendance. Ya. Kalau ada masalah sangat pun memang cubalah isilah attendance. Jangan bagi you all bermasalah nak exam nanti. Okay? Jangan bagi you all masalah sendiri. Okay? Pathway to examine gender and health. Biomedical, psychosocial, epidemiological, social structure dan examine gender and health. Yang ni. Okay, kalau kita tengok, ini sebenarnya sebut semua ya. Kalau kita tengok, dia sebenarnya perempuan bergantung pada hormon dan fizikal dia. Itu kita panggil biomedical lah tu. Ya. Sebab lelaki dihaskan dia hormon testosteron, perempuan estrogen dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah maksud dia gender hub secara biologi yang kita panggil. Gender lah, dia ikut gender. Lelaki
androgen, testosteron, ya, ataupun hormon androgen. Perempuan estrogen dan progesteron ataupun prolaktin. Maksudnya hormon khas. Itu yang kita panggil biomedical. Okey. Yang ni you all bacalah sendiri. Ya. Satu lagi hormon sebenarnya efek psikologi perempuan pun beza. Sebab itulah dia jadi perangainya berbeza. Ya. Okey. Satu lagi biomedical pun sama juga. Jadi rawatan yang dipanggil berbeza tak lagi perempuan berbeza. Contohnya untuk gender ni kalau kita pergi check dekat hospital, doktor lelaki dia tak boleh direct examine pesakit perempuan. So dia kena ada chevron. Tahu tak chevron? Chevron ni maksud siapa-siapa lah yang tolong bantu dia. Yang ada bersama. Okay. Okay baik. Saya tinggalkan ni. Psikososial. Okay. Psikososial ni adalah penjagaan yang melibatkan penjagaan kesihatan. Penjagaan kesihatan psikososial ni kalau kita tengok fokus banyak kepada wanita lah. Ya. Contohnya melibatkan ibu, anak. Ya. Okay. So merangkumi mental, emosi, sosial dan dimensi spiritual. Ya. Yang ni saya rasa awak baca. Ya. Okey, satu lagi personality. Personality tu campur sekali lah dengan psikososial. Okey. Self-efficacy. Maksud dia social kognitif. Contoh yang dia ambil dalam sini adalah Albert Bandura. Ya. Sebab wanita ni lebih kepada tekanan psikologi. Okay. Wanita melepaskan tekanan psikologi ni melalui cara apa? Bebel. Bebel, ya, satu. Satu lagi? Buat hal dengan orang. Tak, yang paling jelas. Nangis. Menangis nombor satu. Cepat nangis kan? Lepas tu patut ramai lah kata manjanya. Manja pula. Zuhairi ikut menangis pun. Dia jadi perempuan ke pun? Okey. Tidur tak kira lah lelaki perempuan. Sama saja ya. Umur awak ni kuat tidur. Okey. Okey, yang ni epidemiologi lah. Yang ni pun you all baca. Saya rasa dah banyak dah. Social culture pun banyak dah. Tabiat, corak. Sebenarnya dia pusing-pusing itu aja. Okay. Sistem baru OBE ni saya tak apa suka sangat yang ni. Sebab dia tak direct. Dia berulang-ulang dia punya point. Okay. Betul pun. Kami pun tak suka. Saya tak suka cara ni. Sebab nota kita yang dulu lain. Ya. Oh. Okey, nota kita dulu untuk program awak lain tau. Bukan macam ni, ni baru. Ni baru ni. Ni pun dia akan review lagi ni. Lepas ni. Sama ada kesusahan. Dia seolah-olah macam awak ni jadi macam penentu lah. Sama ada. Tikus makmal kan. Tikus makmal. Sebab kita nak tengok kesesuaian. Sebab betul juga kena ada perubahan. Kalau tidak macam mana kita nak improve sistem pembelajaran untuk para medik. Kan? Sebab itulah dia buat macam ni. Ya. Yang lain-lain bacalah. Ya. Sama saja. Cuma saya nak beritahu untuk soalan final nanti awak kena ingat ada soalan MCQ, ada soalan SEQ untuk tajuk ni. Ya. Dan you all kena faham lah. Ya. Benda ni buat nota. Kan tadi. Kalau yang ni semua ni bacalah. Sebab saya tahu petang-petang ni ngantuk. Ada tak nak tanya apa-apa sebelum kita berhenti? Dia dekat pukul 4 dah ni. Tiada puan. Okey puan. Ada puan okey. Okey puan. Faham puan. Sebab tu saya tak best saya bagi tahu secara general. Jadi you all boleh adaptkan. You all kena faham berkata jantina tu kalau kita tengok seks tu adalah lelaki atau perempuan, manakala gender tu adalah feminin ataupun satu lagi apa dia? Maskulin. Kalau feminin tu atau maskulin ni ialah apakah peranan-peranan yang kita buat? Apakah tingkah laku yang kita buat yang nak menunjukkan bahawa kita ni jantinanya. Contohnya perempuan. Kalau kita ni jantina lelaki, apa peranan kita? Macam mana tingkah laku kita? Macam mana cara kita berpakaian? Okay? Macam mana cara kita bercakap? Beza tak lelaki perempuan cakap? Lain bang, beza. Beza.
Laki suka bro kan, bro. Itu ajak dia lah tu. Perempuan Kakak, mana? abang. Sis. Ya betul. Itu pun gender juga tu. Ya. Itulah kita tengok apakah lamban-lamban yang dibuat untuk menunjukkan ini gender yang berbeza. Okey. Saya rasa setakat tu dulu. Kalau siapa ada apa nak tanya lepas ni boleh tanya lagi. Dan saya nak bagi tahu satu lagi, tugasan tu cubalah buat perlahan-lahan. Untuk yang tak sempat nak buat pun, at least you buat outline dulu. Pilih poin-poin dulu. Masukkan seberapa banyak poin-poin saja dulu. Sekarang ni, lepas tu baru awak pilih apa yang awak nak tak. Ya? Baik, Saya faham banyak tugasan. Tapi nak buat macam mana kan? Yang tu 40%, yang tu boleh bantu awak tahu sebenarnya untuk exam. 40% tu banyak. Ya? Baik, Puan. Kalau dulu, sistem ni yang bagusnya sebab dia assignment 40%. Bila assignment 40%, awak 40% tu insyaAllah katalah habis rendah pengajar takkan bagilah awak bawah daripada 20. Awak maksud dia 20 ke atas, 30, silap-silap 35, 36 dapat markah. Dah lulus dah tu. Awak nak lulus 50% je kan? Katalah awak dapat 25, habis rendah 25. Tapi Puan, kalau ikut kalimat dulu, kami kena dapat carry mark sekurang-kurangnya separuh. Lepas tu final pun kena dapat separuh. Kalau bawah pada separuh kira gagal walaupun carry mark tinggi. Betul. Betul. Yang tu betul. Sebab tu kita nak bantu awak assignment ni selain daripada awak ready. Bila kita buat assignment, kita banyak baca. Bila kita banyak baca, kita lebih faham. So tak perlu, sebenarnya tak perlulah kita nak nak memaham banyak-banyak dah sebab kita dah faham assignment. Cumanya setengah tu kita kena hafal. Maksudnya kena hafal sikit-sikit, tambah lagi. Ya. Tujuan kita buat ni untuk satu nak bantu awak lah. Ya, supaya mudah dapat orang kata apa, markah tu nak bagi awak lulus. Tu buat elok. Yang carry mark tu nanti sebab penting. Kita terpaksalah tak boleh nak bayar dengan student. Ya. Kalau student yang buat dengan bagusnya, memanglah kita bagi markah tinggi. Ya. Tapi kalau student yang buat cincai-cincai, dia tak boleh nak bagi markah tinggi. Kita bagi yang selayaknya dengan dia. Okey, jadi buat elok. Kita boleh nilai. Memang betul, selama saya jadi pengajar, ada grup-grup tertentu yang bila dia buat tugasan tu, kita tengok memang bagus sangat. Kita pun bagi markah tertinggi lah untuk dia dan juga majoriti kawan-kawan dia pun dapat markah tinggi. Tak akan dapat rendah. Tapi kan ada grup yang kita tengok memang jenis yang cincai-cincai. So selayaknya markah yang gitu jugalah. Ya. Buat elok-elok. Tapi saya percaya you all dah biasa buat assignment dah kan sebelum ni. Saya percaya you all boleh buat dengan baik. Cuma kalau ada masalah, jangan segan-segan tanya. Ya. Selagi bolehkan tolong. Ya. Sebab tu saya nak semak. Siapa nak markah, tolong bagi kat saya awal untuk saya semak. Ya. InsyaAllah kalau saya semak tu, orang kata apa, potensi nak dapat markah tinggi adalah sebab nanti yang mak bukan saya seorang. Yang mak, Puan Rahayu pun akan mak juga. Kita kena divide. Ya. Jadi saya naklah awak hasilkan yang terbaik supaya dia pun dapat bagi markah yang baik untuk awak. Okay? Baik Puan. Yang psikologi pun saya akan mak juga. Ya, yang sama dengan Puan Rahayu. Okay? Bagi lebih sikit Puan. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Saya selalunya saya akan cuba bantu yang terbaik untuk student. Terima kasih Puan. Saya jaranglah nak jatuhkan student. Kecuali lah kalau teruk sangat saya suruh dia repeat buat semula. Sebab benda ni BPL akan check. Tu masalah kalau dia buat random check, kita bagi markah tinggi untuk assignment yang tak sepatutnya. Tak bolehlah juga. Ya. Okay. Jadi buat yang terbaik. InsyaAllah setakat saya mak, saya tak pernah menggagalkan student lah. Saya selalu akan bagi markah. Kalau dia buat terbaik, memang saya akan bagi markah tinggi. InsyaAllah. Okey, sama. Okey, jumpa lagi semua ya. Baik Puan. Terima kasih Puan. Tak ada ni. Elok pula cakap. Okey, bye-bye semua. Okey, jumpa lagi. Bye Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama semua. Sama-sama. Isi attendance tau. Baik Puan. Okey. Attendance dan feedback. Okey. Bye-bye semua.
Terima kasih Puan. Nah, dia pun nak keluar. Tak, Okay. nak terima kasih.